Combination. Jadi yang pertama ni, sepatutnya kamu dah faham tadi bagaimana kita nak bezakan soalan tu permutation ataupun combination. Jadi kalau kita belajar di sekolah, kalau kamu ingat boleh lah. Okey, kita ada dua ya. Kita ada permutation. Ini kamu kena tengok video yang sebelum ni lah. Dan kita ada combination. Combination ni yang kita akan belajar sekarang ni lah. Okey. Cara kita nak bezakan, kalau permutation, yang pertama dia mesti choose. Kita mesti pilih. Yang combination pun sama. Jadi permutation dengan combination ni, step yang pertama sama. Memang kita kena pilih. Cuma kita kena check, akhir dia perlu tak kita susun. Maksudnya ada tak perkataan sebut arrange. Okay. Kalau yang combination, kita tak perlu arrange. Kita cuma choose saja. Choose only. Arrange ni kadang-kadang dalam soalan ada yang sebut clear lah. Dia akan sebut arrangement. Itu maksud dia memang permutation lah. Dan kadang soalan tak sebut. Jadi kalau katakan soalan tu katakan kita choose. Kemudian dia ada sebut untuk bentuk apa? Code. Nak bentukkan code ke, nak create word ke, kan? Ini semua merujuk kepada permutation. Ataupun kadang-kadang kita pilih untuk digit numbers ke. Kalau kita jumpa soalan-soalan yang bentuk macam ni, ini adalah soalan-soalan permutation. Maksud dia kita choose, katakan kita ada nombor 1, 3, 5. Kita dah choose hari ni. Daripada 1 hingga 9, kita pilih 3 untuk create code. Jadi selagi kita tak susun, dia tak akan jadi code. Maka kalau saya susun 1, 3, 5. Kemudian saya susun pula 5 yang pertama, 3 yang kedua, 1. Jadi bila kita bezakan susunan, barulah kita boleh create code. Bila kita buat macam ni, maksudnya ini adalah soalan permutation. Maksudnya susunan tu dia ambil kira. Okay? Tapi kalau combination, susunan tak ada yang ambil kira. Dia hanya pilih je. Okay? Itu untuk ringkasan permutation. Okay. Masa di sekolah, biasa kita guna, kalau permutation mesti guna NPR. Kalau guna calculator, kamu tekan shift, shift darab. Shift darab. Okay. Kemudian kalau di sekolah, combination ni maksudnya mesti guna shift, NCR. Okay. Permutation kadang-kadang kita terpaksa guna factorial. Bergantung kepada soalan. Factorial ni kita boleh gunakan dengan syarat, dia sebenarnya dia sama dengan yang pertama ni NPR. Tapi kalau factorial maksudnya kita pilih jumlah pilihan kita 10, kita nak ambil pun 10 juga. Jadi kita ada dua pilihan, sama dia nak guna factorial ataupun boleh guna NPN. Benda yang sama. Sebenarnya satu dan dua ni sama, cuma yang kedua ni maksudnya kita pilih semua. Formula yang pertama ni kita pilih sebahagian. Katakan saya ada 10, saya nak ambil 4. Maka gunalah formula ni 10 pi 4. Yang formula yang kedua ni, katakan saya ada 10, saya nak ambil 10 juga. Jadi 10 pi 10. Jadi kita ada dua pilihan. Sama ada gunakan 10 pi 10 ataupun kita boleh ringkaskan, kita ambil je 10 factorial. Jawapan dia sama. Okey. Kemudian cara yang ketiga, kita nak jawab permutation ni, kita gunakan kaedah multiplication. Multiplication principle. Ini kamu boleh tengok balik video tu. Ni biasanya kalau kita nak jawab soalan nak susun digit number. Ni contoh contoh. Maksud dia katakan saya ada 2, lepas tu kena ada 5, darab 3, darab 2, contoh kan. Ini maksud dia kaedah multiplication principle. Kadang-kadang kita tak perlu gunakan NPR. Kita akan guna darab je. Nombor yang kita ada ni kita cuma darab je. Okay? So ada 3 kaedah untuk permutation. Tapi kalau untuk combination ni, kita sentiasa guna formula NCR. Tak kisahlah apa jenis soalan, sentiasa guna NCR. Jadi combination ni dia mudah sikit. Kalau permutation dia ada 3 formula. Okey? Okey, ni kan nanti kamu baca lah. Okey, ini contoh dia. Yang paling penting sekarang ni kalau kita nak kenal permutation dengan combination, kita tengok dia perlu susun ke tak perlu susun. Macam ni lah, kita ada 5 gambar ni. Kita susun dalam bentuk in a row. Itu dah merujuk kepada susunan.
Sebab kita dah ada 5. Saya susun dalam satu baris. Okey, dalam satu baris. Bila susun satu baris, katakan picture yang pertama tu saya pindah ke tempat yang ketiga. Itu dah berbeza dah. Okey, maka contoh yang pertama ni adalah permutation. Sebab akhir dia mesti susun. Tapi kalau yang ni kita ada 3 buku, tapi kita letak dalam satu rak je. Rak yang mana satu? Dia tak beritahu. Jadi ini adalah soalan combination. Tak melibatkan susunan. Di mana letak je. Okey, dan seterusnya lah. Ini formula asal dia macam ni lah. Dulu kalau saya belajar, saya tak guna calculator. Saya guna cara biasa ni. Saya kena kira n factorial dibuat by n minus r factorial multiply by r factorial. Dulu saya guna cara ni. Sekarang ni tak payah guna ni. Sebab kamu dah guna calculator. So ini tak payah tunjuk. Okay, kita hanya guna calculator je. Okay, ni nanti kamu cek lah. Saya nak terus ke contoh. Okay, contoh 23. Okay, ingat soalan combination kita hanya gunakan NCR je. Muka surat. Kamu tak ada muka surat Kamu carilah tajuk combination. Okay, kalau saya ni muka surat 88. Kalau contoh 23 muka surat 89. Contoh ni. Okay, jadi ingat soalan combination dia hanya gunakan formula NCR je. NCR. N tu maksudnya berapa jumlah pilihan. Tapi yang kita nak berapa? Yang kita nak berapa tu adalah R. Okay. Macam ni lah. Jumlah student kita ada 15. Maksudnya N kita 15. Kemudian kita nak create team ni. Tapi dia punya ahli dia ada 4 saja. Maka jumlah pilihan kita 15. Tapi yang kita nak 4. Jadi 15 4. Terus guna calculator, dapatlah K1J1. Ni tak perlu. Okay, terus guna calculator. 15C4. Okay, jadi mudah je. Jadi soalan ni kita terpaksa guna combination sebab dia tak arahkan kita dah pilih 4. Dia tak bagi tahu 4 ni untuk apa. Kalau katakan 4 ni saya nak susun untuk jawatan kuasa. Jawatan kuasa kan ada beza-beza kan. Ada pengurusi, naib pengurusi. Tapi soalan ni dia tak bagi tahu, dia hanya pilih 4 je. Jadi ini hanya melibatkan dia hanya choose saja. So tak payah fikir kepada permutation. Okey, 15C4. Boleh? Okey tak ni? Mudah kan? Hanya satu formula je, NCR. Okey, boleh saya padam? Teruskan contoh yang ke-24. Ini pun sama macam ni. Cuma dia beza dia. Yes, dah ada jawapan. Settle. Okey, sekarang ni kita tengok ayat dia. Kita ada 8 girls. Selalunya kamu keluarkan maklumat dia. Kita ada 8 girls. Kemudian kita ada 7 boy. 7. Kemudian kita tengok soalan, dia pilih berapa? 2 boys. Okey, maksud dia, jadi daripada 7 dia pilih 2 je. Yang girls pula sama. Biasa kalau kita nak jawab soalan combination ni, kita senaraikan dulu. Jumlah semua berapa? Yang kita nak berapa? Nanti kita akan buat, terus kalau kita nak pilih girls. Jumlah girls kita ada 8. So 8C2. Sebab 8 pilih 2. Sama juga untuk boys. Ada 7. Pilih 2. Kemudian, kenapa kita letak darab? Kenapa tak tambah? Sudah tertulis. Sebab kita tengok dalam matematik, kalau ada perkataan n, dia mesti merujuk kepada darab. Kan? Kalau kita jumpa O, kita nak guna apa? Tambah. Dalam matematik kita biasa guna tu. Jumpa je n, tak kisahlah topik mana, jumpa je n itu adalah darab. Kalau jumpa je O, itu adalah tambah. So disebabkan dia nak n, maka darab lah. Okey, sepatutnya 588. Jadi formula masih kekal sama, dia masih guna NCR. Combination ni dia mudah sikit. Satu formula je. Okey, faham? Senang kan? Senang kan? Okey, contoh yang ke-25. Okey, dah ada jawapan, settle. Okey, sama juga cara kita nak jawab.
Kita keluarkan dulu maklumat. Okey, sama juga kita ada 6 girls. Kemudian 4 boys. Okey, daripada sekarang ni kita nak sebenarnya kita nak pilih 4 student je, 4 students. Nak pilih 4 je. Tapi apa syarat dia? Syarat dia, okey ni syarat ni. More girls, girls, more daripada boys. Okey, maksud dia dari segi bilangan dia, kita nak pilih 4. Jadi kemungkinan dia katakan saya setkan girls ni mesti 4. Maka boys ni mesti 0. Masih ikut syarat. Katakan saya kurangkan girls ni, saya ambil 3. Maka boys ni ada 1 je lah. Supaya jumlah dia 4. Katakan saya teruskan lagi. Katakan girls ni saya ambil 2. Kemudian boys ni akan jadi 2 juga. Ikut tak syarat ni? Maka yang 2 ni kita tak payah buat. Kita hanya fokuskan yang 2 ni je. Itu yang bila kita tengok table ni, macam tu. 4, 0, 3, 1. Kemudian bila kita nak create dia punya formula ni, okey, kita ada 6. So letaklah 6C4. 6C4. Kemudian untuk boys ni kita letaklah 4C0. Okey. 4C0 ni kalau nak tulis macam ni lah. Kalau tak, nilai dia 1. Tak payah tulis pun sama. Tapi kalau kita nak ikut kaedah, girls 6C4. Yang boys ni kita ambil 4 juga tapi C0. Okay. Ni kalau tak nak guna calculator, nilai dia 1. Sama juga kalau kita ambil ni. So 6C3, boys 4C1. Okay. Antara girls dengan boys ni, kita mesti darab. Dia mesti darab. Mesti darab. Sebab kita nak jumlah dia 4. Kan? Katakan kita ambil kemungkinan 3 dengan 1. Dia mesti darab. N. 3 and 1. Baru dapat 4. Okay. So itu yang darab tu. Kemudian antara kemungkinan yang pertama. Ni kemungkinan yang pertama. Dengan kemungkinan yang kedua. Dia sepatutnya nak guna N ke O ni? O lah. Sebab dia punya kemungkinan dia 4, 0 atau 3, 1. Itu yang jawapan akhir dia kena buat tambah. Maksudnya kemungkinan yang pertama tambah. Kemungkinan yang kedua. Boleh? Antara girls dengan boys tu kita darab sebab kita nak dan gabungan N. Kemudian antara kemungkinan yang pertama dan yang kedua tu dia adalah atau. Atau maknanya O adalah tambah. Okey. So kena main dengan istilah tu lah. Okay, faham tak kan? Okey, selesai. Okey, ni panjang pula ni. Okey, ini macam-macam ni. Ni cuma dipecah je ni. Okey, kita ada football training. Jumlah semua 24. Okey, cuba kita keluarkan 24 ni. Dia pecah kan? Kita ada goalkeepers ada 3. Kemudian defenders kita ada 7. Okey, kemudian kita ada midfielders ada 6. Kemudian 8 forwards. Jumlah dia betul tak ada 24 ni? Yes, macam 24. Kan? 24. Itu maksud dia jumlah semua. Tetapi yang kita nak pilih hanya 16. Ubah kepada saya nak pilih kepada 16. Bila 16, maka pecahan dia berubah lah. Okey, jadi kita perlukan 2 goalkeepers, kemudian kita ada 4 defenders. Ni D. Kemudian 5. Kemudian yang terakhir ni adalah 5 juga. Kan? Yang merah ni, ini yang asal, jumlah yang asal. Yang biru tu jumlah yang kita pilih. Kan? Kemudian soalan dia, find the number of possible selection. Okey. Ni yang kena hati-hati ni. One particular goalkeeper. Okay, jadi sekarang ni
Saya pecah saya nak 16. Okey. Kalau nak ikutkan goalkeeper kita ni, kita perlukan 2. Tetapi soalan dah bagi tahu, walaupun 2, tapi 1 ni mesti dah ada kat dalam. 1 tu mesti dah berada kat dalam. Okey, ini untuk yang goalkeeper lah. Kemudian defenders ni pula, kita perlukan 4. Kan? Kita perlukan 4. 1, 2, 3, 4. Tapi dia kata 2 particular defenders. Maksud dia, 2 ni memang dah ada. Dia dah tetapkan. Bila soalan dah tetapkan, kita tak payah pilih. Kemudian apa lagi? Okey, yang tengah pula 5. Kita perlukan apa? 5. Okey, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi 3 dah ada. Sama juga untuk apa ni? F. Forwards. Okey, 5 F. Sepatutnya kita perlukan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dah ada 3. Kan? Kalau nak ikutkan kaedah, okey, jumlah goalkeeper kita ada berapa? Kita kena buang yang saya pangkar ni. Kita dah ada 3, asalnya 3. Tapi kita buang 1. Dah tinggal berapa? 2. 2 untuk berapa tempat? So 2C1 lah. Betul. Tapi kalau katakan kamu ni, saya nak juga tulis untuk yang pangkar ni, maksudnya 1C1 lah. Kalau nak tulis juga. Sebenarnya kalau tak nak pun tak apa. Okey, kemudian untuk apa benda ni? Defenders. Jumlah asalnya 7. Buang 2. 5. Maka saya akan buatlah 5C2. 5C2. Sebab dah buang 2. Tetapi kamu nak juga buat untuk yang saya pangkar ni, maka buatlah 2C2. Kalau nak buat. Kalau tak nak, tak payah. Sebab 2C2 1. Okey, sama juga untuk yang di tengah ni. Okey, asalnya berapa? 6. Tapi kita buang 3. Tinggal 3. So 3C2. Katakan saya nak buat yang pangkar ni, letaklah 3C3 kalau nak buat. Tapi sebenarnya tak buat pun tak apa sebab nilai dia 1. Okey, sama juga untuk yang forward ni. Jumlah kita asalnya 8. 8 buang 3. 5. 5 untuk berapa tempat? 2. Katakan ni nak juga. So letaklah 3C3. Okey, tapi kita kena ingat jumlah yang kita pilih adalah 16. 16 kan? Jadi antara semua ni nak letak tambah ke nak letak darab? Ya betul. Saya nak jumlah dia mesti 16. Mesti guna N kan? So darab. Ni darab. Saya buat merah. Ni saya buat darab sebab saya nak guna N. Bila guna N baru dapat jumlah dia 16. Okey. Jadi kalau kamu kira ni, cuba kamu kira ni, sepatutnya jawapan dia dapat 600, betul tak? Sepatutnya 600. Yang 1C1 tak payah kira. Kamu ambil je 2C1 darab 5C2 darab 3C2 darab 5C2. Dapat tak 600? Apa kan? Betul lah. Dia mesti darab, jangan guna tambah. Kalau tambah maksud dia, kita buat pilihan 2 atau 4. Mana boleh jadi 6? Kan? Dia kena N. So 600. So macam tu lah. Okay, 600. Okay, boleh kita teruskan? Soalan 27. Okay, soalan 27. Yes, dah ada jawapan. Okay. Oktagon. Oktagon ni sebenarnya ada berapa? Sudah. 8 ke 10? Insaf lah. Dalam kimia ada kan? Chemistry ada kan? Oktagon. Maksudnya ada 8 lah. Betul. 2, 4, 6, 8. Ya, betul 8.
Okey, kita ada 8. Oktagon ni maksud dia ada 8 lah. Okey, sekarang ni kita nak create how many triangles. Maksud dia, kalau kita nak create triangle, sekurang-kurangnya mestilah kita kena ada 3 titik, betul tak? Untuk bentuk triangle mesti ada 3 bucu. Maksud dia, kalau kita nak create mesti ada 3. Baru dapat triangle. Jadi sekarang ni jumlah bucu kita ada berapa? 8. Jadi jumlah pilihan kita 8. Tapi nak create triangles kita mesti ada 3. So 8 C 3. Selesai K1 J1. Tak pasal-pasal. Baru nak semangat dah dapat jawapan. Kan senang tu. Okey, kemudian soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, kita nak bentukkan how many diagonals. Diagonal ni maksud dia berpenjuru lah, sambungan. Ya, ni antara kemungkinan lah. Ni mungkin sambung A, sambung G. A ni sambung F. Kan? Maksud dia, setiap kali kita nak create diagonal ni, dia mesti sekurang-kurangnya berapa bucu? 2 lah kan? Kalau triangle 3. Diagonal ni dia mesti 2. Itu yang saya ambil 8C2. Ni semua ni yang biru ni semua dipanggil diagonal. Yes. Yes. Kan? Tetapi kita kena ingat, masa kita pilih 8C2 termasuk juga untuk yang ni. AH. Boleh tak AH ni kita panggil dia sebagai diagonal? Tak boleh kan? Jadi kalau kita guna 8C2, dia termasuk juga untuk yang sisi ni. Itu yang bila kita dapat jawapan, kita kena hati-hatilah, jangan berhenti kat situ. Kita kena tolak. Nanti bila kita buat semua, nanti kita akan dapat 5 sisi yang termasuk. Bukan 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kena tolak 8. Sebab bila guna formula 8C2, termasuk sisi ni. Termasuk. Yang ni pun termasuk juga. Sedangkan yang AH dengan AB contoh, dia tak boleh dipanggil sebagai diagonal. Okay? So jawapan akhir dia mesti tolak dengan 8. Okay? Ada masalah? Boleh bayang tak? Kalau triangle maksudnya kita perlukan 3 bucu. Kalau diagonal 2. Tapi kalau kita pilih 2, 8C2 termasuk AH dengan AB. Sedangkan AH dengan AB tak boleh dipanggil sebagai diagonal. So jawapan akhir dia mesti 20. Boleh? Okey, kita teruskan. Okey, soalan 27. Okey, ini kalau kita ingat, kalau kita nak jawab soalan, selalunya kamu buat macam ni. Okey, kita ada 15. Saya ambil 15. Kita pecah kepada 3 kumpulan. Kumpulan A, B dan C. Kita pecahlah 15 A, B, C. Untuk yang grup A ni kita ada 7 student. 7. Tak, 7. Kemudian B, 5 student. Kemudian C, 3. Cukup tak 15? Macam cukup. Okey, kemudian kita nak, yang pertama kita nak 3 grup je. Okey, maka kita akan buat macam ni. Daripada jumlah semua tu kita pilih untuk grup A dulu. So 15C7. Bila saya dah pilih 15C7, maka yang tinggal berapa? 8 kan, sebab 7 dah masuk dalam grup A. Maka baki dia 8. So 8 sambung untuk grup B pula. Dan tinggal 3. 3 ni adalah untuk C. So darabkanlah. Ingat mesti darab sebab kita gabungkan semua sekali. So mesti darab. So dapatlah 360, 360. Okey, cantik nombor dia 360, 360. Jadi kamu jangan hafal nombor ni. Okey, macam tu lah. Yes.
Kan dapat jawapan tu. Okey, untuk yang B pula, sama juga, dia masih 3 kumpulan. Ni kalau saya lukis balik, kita ada 15 tadi. So, kita ada A, B, C. Yang A ni kita ada 7. B ada 5. C ni ada 3. Ini tadi A, B, C. Okey, kemudian kita masih ada 3 grup. 3 grup ni. Tetapi, dia ada syarat. Ada syarat tambahan. 2 orang ni dia mesti berada dalam grup A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tapi dia kata 2 ni mesti dah ada di sini. Bila soalan dah set kan, patutnya kita kena buang 2 tu. Sebab kita nak jawab apa yang kita boleh pilih. Jadi sekarang ni kalau kita ada 15, buang 2, dah tinggal berapa? 13. So, yang pertama ni kita kena ambil 13 C. C berapa ni? C 5. Okey. Jadi kita akan mulakan dengan 13 C 5. Sama juga. Kalau yang saya cross ni, kamu nak guna juga formula, buatlah 2 C 2. Kalau nak buat. Macam tadi. Sama ke dengan tadi? Kalau nak buat. Kalau tak nak buat, terus 13 C 5 je. Kemudian yang lain ni sama. 13, kalau kita dah pilih 5, dah tinggal berapa? Tinggal 8 kan? So, 8 untuk grup B, 5. Tinggallah 3. 3 C 3. So, yang berbeza tu yang di sini lah. Tadi kita ambil 15. Tapi disebabkan soalan dah setkan 2 mesti berada dalam grup A. Jadi kita crosskan ada 2 tempat untuk grup A. Jadi kita nak jawab soalan, kita abaikan yang soalan bagi syarat. Yang untuk 2 orang. Kita abaikan. Okay. Kalau 2 orang syarat dia, kita letak 2 C 2. Kalau 3 orang, 3 C 3. Okey. Yes, kita semakin hampir. Boleh kita teruskan 29? Okey, ini semua betul-betul soalan ni. Okey, 29. Yes. Okey, sebenarnya kita nak create 3 member committee. Maksudnya saya nak 3 orang je sebenarnya. Daripada 4 couples. Okey, saya andaikan mungkin couple yang pertama husband and wife pertama. Kemudian husband and wife yang kedua, sampailah yang keempat. Tapi saya nak pilih 3 je. Dalam saya pilih 3 tu, dia letakkan syarat. Mesti lelaki. Pilih 3, tapi semua lelaki. Masalahnya, lelaki kita ni ada 4. Kan? Jadi jawapan dia apa? 4 C 3. Selesai. Kan? 4 C 3. So macam itulah jawapan dia. Kan senang tu. Dia ada 4 lelaki. Husband tu ada 4. Tapi kita pilih 3. So jawapan dia 4. Okay dah. Okay. Okay, untuk yang B ni pula, dia ada syarat pula, husband and wife, dia tak boleh sekali dalam satu komiti. Jadi ada banyak kemungkinan lah. Kemungkinan yang pertama, kita kena pilih dulu couples yang mana kita nak ambil. Kita ada 4, jadi kita akan mulakan dengan 4C3. Ni maksudnya kita nak pilih couple yang mana. Kemudian katakan setiap couple ni kita dah pilih 3 kan. Kita ada 3 couple ni. Setiap couple tu kita pilih 1 je. Maksud dia, walaupun kita ada 2, saya pilih 1 je. 2C1 untuk couple yang pertama. Couple yang kedua, 2C1 juga. Yang ni bersama. Maksud dia tak kisahlah husband yang kita pilih ataupun wife. Okey, cuba darabkan, dapat tak? Dapat? 32. Betul?
4C3 berapa? 4 lah. 4 darab 8 macam 32. So betul lah tu. Yes. Kan sebiji tu. 32. Jadi untuk step yang pertama ni, yang ini saya terpaksa buat ni, tambahan ni. Sebab kita ada 3 ni, pasangan ni, ada 4. Nak pilih 3 yang mana satu? So kita akan buat yang ni. Kecuali kalau kita memang dah ada 3 couple je. 3 je. Jadi kita akan buat terus 2C1, 2C1, 2C1. Tak payah ada yang 4C3 ni. Okay? Katakan kita ada yang kelima pula couple. Maka kita akan buat 5C3. Sebab kita nak perlukan 3 je. Macam tu. Okay? Contoh 29. Okey, setakat ni ada soalan? Okay. Ini sudah ke belum? Okay, kita teruskan. Okey, ini sekarang ni kita nak pilih prefix. Tapi dia tak bagi tahu syarat, dia cuma bagi tahu syarat choose one or more. Maknanya paling kurang satu lah. One or more ni maksud dia. One or more. Maksud dia lebih besar dan sama dengan satu lah. Yang ni ada banyak kemungkinan. Mungkin saya akan pilih seorang. Mungkin saya akan pilih 2 orang. Mungkin saya akan pilih 3. Kan? Mungkin saya akan pilih 4. Dan maksimum kita pilih 5. Jadi kalau kita pilih 1, maksud dia ambil dah 5C1. Kalau kita pilih pilih 2. So itu yang tambah tu. Tambah 5C2. Kalau saya pilih 3, 5C3. Sampai habis. Jadi ada banyak kemungkinan. Sebab syarat dia mudah je. One or more student. Maksud dia lebih besar dan sama dengan 1 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dikatakan digunakan ayat more ataupun more one student, maka kita gunalah more one student. Maksud dia bermula daripada 2 atau 3 atau 4 atau 5. So kita bermula daripada 2. Okey, tapi sebabkan one or more. Maksud dia yang ni lah. Okey, contoh yang terakhir. Untuk bab 7. Contoh terakhir. Yes. Okey, ini pun sama juga. Kita punya pilihan. Kita ada 10 girls and 5 boys. Okey. Untuk soalan yang pertama, kita daripada 10 ni, kita pilih 5. Daripada 5 ni, pilih 3. Kan? Jadi, mudahlah kita akan ambil 10C5 darab dengan 5C3. Dapat jawapan. So, K1J1. 2 markah. Jadi, jangan panjang sangat. 2 markah je. Okey, tadi kita dah tengok tadi, kalau soalan tu permutation dia mesti choose and arrange. Kalau combination, dia hanya choose only. Arrange ni tak ada. Jadi kadang-kadang kita tengok soalan ya, asalnya kita nampak dia macam choose. Memanglah dia akan ada 10, pilih 5. Kemudian daripada 5, pilih 3. Tetapi kita tengok soalan yang ni, be arranged in a row. Ini dah merujuk kepada soalan permutation. Nampak? So kena hati-hati. Kadang soalan ni asalnya dalam bentuk combination. Tapi akhirnya perlu tak kita susun? Kalau perlu susun, maka itu adalah soalan permutation. So ingat, kalau permutation, dia ada 3 formula tadi kan? Kalau permutation, jadi 3 formula, sama ada guna NPR ataupun N factorial. Yang awal saya cerita tadi. Ataupun kita akan gunakan multiplication principle. Okay? So nanti kalau
kalau kita nampak soalan ni permutation, so kena fikirkan nak guna yang mana satu, MPR ke, factorial ke, ataupun multiplication principle. Okay. Okay, jadi sekarang ni kita pilih dulu, so kita akan buat macam biasa, kita pilih. Bila kita dah pilih, kita dah ada 8 orang. Sekarang ni 8 orang tu kita akan susun dalam satu baris. Jadi bila ada 8 orang, mestilah ada 8 tempat. Jadi kita boleh gunakan, ni yang saya kata tadi. Kita boleh gunakan formula NPR ke, N factorial ke, ataupun multiplication principle. Jadi untuk yang ni, kita boleh pilih kalau nak guna factorial, 8 factorial. Kalau nak guna NPR, kamu ambil 8P8. Pilih mana kamu nak. Okay. Yang penting kita pilih mesti akhir dengan susun. Choose and arrange. Okay. Yang pertama ni kita choose. Kemudian arrange. Boleh? Dia sama macam ni lah. Formula kita tengok kalau kita ada formula 10P3 contoh. Sepatutnya 10P3 ni dia merujuk kepada choose and arrange. Katakan kamu masih nak guna C juga. Boleh. Kamu akan buat macam ni. Kita akan ambil 10C3. Kita choose dulu. Choose. Tapi disebabkan soalan ni permutation, dia mesti arrange. Sekarang ni bila kita choose, kita dah ada berapa ni? Kalau kita ada 10C3. Kita dah ada berapa? Kita dah pilih 3 kan? 3 tu yang kita susun. Susun tu kita gunakan factorial. Jadi kamu boleh cek. Kalau kamu guna 10P3 sama tak dengan 10C3 darab 3 factorial? Cuba cek. Sama tak? Sama tak? Yang sebelah kiri ni kalau kita kira terus 10P3. Yang sebelah kanan ni saya masih nak guna formula C juga. Tapi ingat, NCR dengan NPR tak sama. Tapi kalau saya nak guna C, tapi saya guna choose and arrange. Nilai dia mesti sama. Sama kan? Jadi sebenarnya 10P3 tu sama dengan choose and arrange. Kita boleh gunakan C, guna susun. Sama cerita dengan ni. Choose and arrange. Sama. Okey, betul ke nombor tu? 101 60 640. Betul tak? Guna kereta 10C3 multiply by 5C3 and then multiply by 8 factorial, ataupun kita boleh gunakan 8P8. Betul tak? Sanggup tak kalkulator tu kira? Sanggup bang ya. Betul lah tu kalkulator tu. Ingatan dia masih kuat lagi ya. Okey. Satu lagi soalan. Okey, bila kita bincang permutation, dia mesti ada istilah. Okey, sekarang ni 5 girls and 3 boys be arranged in a row. Okey, settle. Tapi ada syarat tambahan. 3 boys ni, dia mesti next to each other. Ini maksud dia sama maksud dengan together. Ini kalau kamu tengok balik tutorial, sama maksud dengan together. Jadi kamu ingat balik permutation, kalau together tu nak buat cara macam mana? So macam tu lah. Yes. Faham tu? Maknanya yang pertama ni, kita settlekan dulu, kita choose ikut syarat. Kemudian untuk permutation ni, ni untuk permutation ni. Okey, sekarang ni kalau case together. Kalau together ataupun separated, yang pertama kita kena pecah. Ada 2 kumpulan. Kumpulan syarat dengan kumpulan tanpa syarat. Kalau kita refer pada kumpulan syarat ni, bilangan cara dia adalah 3 factorial. Kan? 3 factorial. Okey, kalau kita gunakan ini sebagai huruf, maka kita kena bahagilah dengan 3 factorial. Sebab 3 huruf tu sama. Masalahnya B ni bukan huruf, dia adalah boys. Kan? Boys yang pertama tak sama dengan boys yang kedua. Kan? Jadi jangan bagi 3 factorial. Okey, ini untuk kumpulan syarat 3 factorial. Satu lagi kita kena buat kumpulan tanpa syarat. Kumpulan tanpa syarat, kalau ikut sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sepatutnya 5. Kan? Kalau ikutkan kumpulan ni tanpa syarat, dia ada 5.
Tetapi kalau kita ambil 5, maksud dia yang boys ni dia mesti berada di sebelah kanan. Adakah soalan sebut dia mesti berada sebelah kanan? Tak sebut kan? Maksud dia boys ni dia boleh berada di mana-mana. Jadi antara kemungkinan dia mungkin dia boleh berada di sini. Antara yang lain-lain tu. Mungkin berada di sini. Jadi kalau kita nak ambil kira boys ni boleh berada di mana-mana, jangan kita baca 5, kita baca 6. So kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Situ je jawapan dia 6 tu. Okay. So ingat, cara kalau nak settlekan together ni, itulah cara dia. Yang pertama, kumpulan syarat 3 faktorial. Tengok kalau sama kita bahagi. Kalau berbeza kita kekalkan. Kemudian kumpulan tanpa syarat, asalnya kita nampak 5. Asalnya memang 5. Tapi tengok kalau soalan tu dia tak sebut pun boys ni mesti berada sebelah kanan, maka jangan baca 5. Kita letak 6. Sebab tambah 1. Maka itulah jawapan dia.